Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Kelab 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami Detect Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami Detect Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back. Dan kita masih lagi dalam segmen Puaka Extra. Jadi macam mana Suzairi? Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, very good. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan ketengahkan topik yang memang ada dalam IG kita, IG, TikTok, dengan kita punya email. Itulah topik-topik kita untuk hari ini. Jadi kita akan jawab Q&A lah insya-Allah. Ya, soal jawab puaka. Yes. Okey, hari ini kita main soal jawab orang je, soalan-soalan dia ya. Okey, ini daripada penonton satu lah. Okey. Wah, banyak ni, satu saya nak mula. Mana aja? Daripada awal dulu. Okey, yang ini. Then we go down sampai habis. Jadi banyak sangat lah. Kan? Banyak. Dia banyak. Okey, sikit-sikit. Ni pasal mimpi pula. Nak bagi tahu, Ustaz ni daripada dulu kita cakap pasal mimpi ya. Ustaz ni bukan tak tahu macam nak terjemahkan pasal mimpi. So kita terangkanlah sikitlah sebab menangkan dia dah email. Okey, saya mimpi. Okey, Ustaz nak tanya Ustaz, saya nak tanya apa petanda-petanda mimpi saya ni. Saya mimpi yang saya kena langgar. Selepas saya kena langgar, saya tidak boleh buka mata. Tapi saya dengar sekeliling saya beritahu bahawa saya kena langgar sebab saya banyak sangat dosa. Lepas tu mimpi kedua, saya mimpi yang ada makcik bagi tahu bahawa dalam badan saya ada abang. Bismillah. Saya mimpi yang ada makcik bagi tahu bahawa dalam badan saya dan abang saya ada benda. Katanya perbuatan orang. Mimpi yang ketiga pula, saya mimpi yang satu makcik datang ke rumah saya dan hantar mainan patung. Dia kata itu hadiah birthday saya. Saya pun ambil. Pada waktu malam, satu perempuan tak kenal bagi tahu saya patung itu tidak baik dan selepas dia bagi tahu, adik saya kena rasuk. Adik saya kena rasuk dan dia mengambil patung itu. Mimpi yang terakhir, banyak mimpi dia ni. Mimpi yang terakhir. Itu tadi semua yang adik dia ambil patung semua dalam mimpi ya? Mimpi semua mimpi. Saya mimpi bahawa saya sudah meninggalkan. Saya sudah meninggal. Tapi Allah beri saya lagi satu nyawa untuk hidup. Setiap hari saya ada mimpi yang bukan-bukan. Banyak mimpi-mimpi macam itu yang bukan-bukan. Macam mana Ustaz? Kau ada mimpi macam-macam. Mimpi ini terbagi pada 3 bahagian. Yang pertama adalah mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidina Yusuf alaihi salam. Jadi ketika waktu kecil, Sayyidina Yusuf pernah bermimpi bahawasanya ada bintang-bintang ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar, iaitu 11 bintang, wasyamsa iaitu dan juga matahari, wal qamar dan juga bulan, ra'aitumuni sajidin, semuanya itu melihatku kemudian mereka sujud. Maka Nabi Yusuf alaihi salam cerita kepada bapaknya, iaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Maka kata Nabi Yaqub alaihi salam, jangan ceritakan kepada saudara-saudara kamu, maknanya siblings. Maka ketika setelah lama kemudian, kan Sayyidina Yusuf kan diambil kemudian diletakkan dalam perigi dan lain-lainnya kan, sehingga membohong kepada bapaknya, iaitu Nabi Yusuf dimakan serigala dan lain-lain. Kemudian berjumpa dengan Fir'aun pada masa tersebut, bukan Fir'aun Nabi Musa, Fir'aun pada masa tersebut. Kemudian gini, sehingga Nabi Yusuf akhirnya menjadi seorang raja.
Maka ketika itu beliau memerintahkan untuk memanggil ahli keluarganya untuk menghadap kepada beliau. Dan ketika itu adik-beradiknya semuanya ada 11. Makanya adik-beradik yang 11, kemudian mak dan juga bapaknya datang, dan ketika mereka berjumpa seorang raja, maka mereka akan tunduk kan, tanda hormat. Itu yang dia mimpi daripada yang dulu tu yang dia cerita tu. So itu sama. Kemudian Nabi Ibrahim AS pun sama mimpi menyembelih Nabi Ismail AS, iaitu sebagai suatu wahyu, yang di mana pada zaman sekarang itu dipanggil sebagai Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Kurban. Pun itu adalah di antara melalui mimpi, petanda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jenis mimpi dipanggil sebagai mimpi yang daripada syaitan. Mimpi yang jika seseorang itu ada gangguan, jatuh dari tempat yang tinggi, adanya ular hitam ataupun banyaknya ular-ular, adanya anjing hitam, adanya mimpi dalam tempat yang kotor, tempat-tempat yang sampah, tempat toilet, mimpi di atas bangunan-bangunan yang sudah roboh, mimpi di daerah laut, mimpi dikejar-kejar oleh sesuatu dan lain-lainnya. Sebetulnya perkara-perkara yang menyeramkan istilahnya. Itu adalah daripada syaitan. Maka ketika seorang itu ada gangguan, maka dia akan mimpi banyak benda-benda, perkara-perkara yang menyeramkan. Kalau untuk ensaka, biasanya dia akan mimpi menggendong. Gendong ataupun dokong baby. Kenapa dokong baby? Sebab ketika seorang itu dokong baby ataupun menyusui baby, itu menunjukkan bahawasanya adanya ikatan, adanya relation between baby dengan orang tersebut, iaitu baby dengan maknya. Baby dengan mak, adanya keturunan. Maka itu menunjukkan bahawasanya ada masalah ataupun ada gangguan daripada keturunannya. Itu yang pertama. Kemudian daripada yang saka pun, kadang-kadang ketika nak pass down saka, ada sebahagian orang yang bermimpi, contohnya seseorang memberikan dia sesuatu, hadiah berupa apa sahaja. Boleh berupa baby, boleh berupa hadiah-hadiah ataupun kain kuning ataupun apa sahaja, kemudian dia accept, maka dia telah mengambil, terima, istilahnya begitu. Maka kalau mimpi seperti itu, kalau boleh jangan terima apa sahaja. Okay, itu daripada yang gangguan punya side. Kemudian yang ketiga adalah mimpi dari segi takhwif, iaitu dia ada rasa sifat takut. Apa yang dia nampak, ataupun senang kata orangnya lemah semangat lah. Lemah semangat. Jadi kalau last kali dia tengok cerita Anaconda, dia boleh mimpi Anaconda. Sebelum tu dia tengok Power Ranger, dia pun boleh terbawa-bawa Power Ranger. Dia akan terbawa-bawa. So orang biasanya lemah semangat. Ini dipanggil sebagai takhwif. Okay? Jadi kalau ada orang macam Puan P tadi, jika banyak mimpi seperti ini, it's always best to ruqyah yourself. Self-ruqyah is always the best. That's the first thing. Then secondly, jangan lupa untuk baca doa sebelum tidur. Kalau boleh ada wuduk sebelum tidur, is always the best. Kemudian kita kaji lagi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau nak tidur. Macam mana beliau bacanya, macam mana cara-cara bacaannya, macam mana beliau tidur, macam mana yang beliau hadap. Ketika dalam tidur tu beliau hadap kanan ke kiri ke atas ke bawah ke, kita kaji sendiri, kita tengok. You boleh cari dalam salah satu kitab dipanggil sebagai Syama'il Muhammadiyah. Itu adalah di antara kitab yang sangat popular sekali. You boleh carilah Syama'il Muhammadiyah. Dia akan sebutkan tentang ciri-ciri sifat-sifat Rasul daripada awal sekali hingga akhir. So cara tidur, cara makan, cara minum, cara memakai baju dan lain-lain, macam mana Rasul ni, you boleh kaji kat dalam kitab tersebut. Right? So tu mainan mimpi sajalah. Yes. So yang penting Ustaz cakap dan nasihatkan buat tadi, buat ruqyah. Buat ruqyah. Kan Ustaz dah ajarkan ayat kursi, Al-Fatihah, Fatihah, ayat kursi, 3 kul. kul, minum ke apa. Yes.
Try. Okay, terima kasih. Soalan seterusnya ini. Saya pernah dengar story dari saudara mara saya. Kita ada seorang makcik yang related dengan dorang dan dia pernah meninggal. Dengar. Dia pernah meninggal. Pernah meninggal Dan sewaktu dibacakan Yasin, dia hidup semula. Punca kematian kurang pasti. Yang pasti dia hidup semula dan dia tidak boleh bercakap untuk sekian waktu. Dan dia masih lagi hidup sampai sekarang ini. Pernah tak Ustaz terdengar atau mengalami situasi seperti ini? Tak pernah. Terus terang saya tak pernah mengalami dan tak pernah dengar. Ini baru first time saya dengar. Boleh hidup balik dan lain-lain. Tapi masalah hidup, kematian semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tentukan kalau Allah nak hidupkan dia balik ataupun kemudian dia dimatikan kembali, itu adalah di antara takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita fikir bukan-bukanlah. InsyaAllah semuanya baik. Kadang orang-orang yang kita fikir dia ni mesti ni tak mati-mati ni, ataupun mungkin dia bila ini makan dia banyak tiba-tiba ni, ni mesti ada saka apa semua. Jangan fikir gitu dulu. Kita fikir benda-benda yang positif dulu, insyaAllah. Sebab orangnya itu, insyaAllah orang yang you nak cakap tentang tu, insyaAllah orang yang baik. Jadi jangan cakap perkara-perkara yang bukan-bukan. Bila seperti tadi, you bilang, dia makan banyak padahal umurnya dah 70 lebih tahun, tapi nampak dia macam melahap makan. Kemungkinan memang dia tengah lapar ke, ataupun dia pun ada dementia hingga tak ingat yang ketika dia makan dia dah sebut, aku belum makan dia makan lagi, aku rasa aku belum makan makan lagi. Can be like that. So it's always like that. Selalu fikir positif dulu. Jangan sampai kita menghukum orang tersebut hingga kita fitnah orang tersebut, yang mana kita dah jelaskan daripada few weeks ago tentang fitnah kan. Jadi jangan fitnah seperti itu. Think positif. Dan satu lagi, mungkin Tuhan nak tunjukkan kuasaannya yang pada semua yang ada pada hari itu. Yes, true. Can be like that. Yeah. Okay, sama orang juga. Nombor 2. Banyak soalan. Banyak soalan ini sudah datang. Soalan macam itu. Doraemon. Kawan saya pernah ceritakan tentang arwah pakciknya. There's a period of time yang kubur-kubur di Singapore, mereka satukan mayat-mayat dalam satu liang lahat. Kan? So, kawan saya ada ikut family dia untuk pergi gali kubur arwah pakciknya. Dan bila mereka gali semula, mayat beliau masih lagi sempurna seperti baru saja ditanam beberapa minit yang lalu. It was claimed that, ada mengatakan ini orang yang pious beribadah, orang ialah. True. Kan, soalan saya, apabila mayat yang hanya tinggal tulang tengkorak, adakah kerana diseksa? Perkara yang seperti ini, saya akan jelaskan dulu seperti tadi. Ada yang mayat yang utuh walaupun dah bertahun-tahun. Kadang-kadang masih lagi ada kulit-kulitnya, masih bagus lagi, masih cantik lagi lah. So di antaranya kemungkinan yang pertama adalah beliau seorang hafiz Quran yang menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bukan jaganya ketika dalam keadaan hidup, tapi ketika dalam keadaan meninggal, dalam keadaan mati pun Allah tetap jaganya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang tersebut. Ataupun yang kedua, mungkin dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mungkin orang tersebut termasuk orang yang disayangi oleh masyarakat setempat. Maknanya orangnya baik, berakhlak, maknanya beradab, berlaku sopan kepada orang lain, tidak memfitnah orang lain, tidak membohongi orang lain dan lain-lainnya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun cinta pada orang tersebut, sehingga dijaga dalam keadaan meninggal pun tetap Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Tetapi kita tak boleh jadikan ia sebagai suatu patokan. Patokan tu apa? Suatu Contoh je. Satu example yang kalau ini maknanya dia ahli ibadah, dia hafiz Quran, dia bagus lah. Habis yang jadi tulang belulang ni semua tak bagus. Maknanya dia kena siksa. Jangan fikir seperti itu. Kadang-kadang memang Allah SWT memuliakan orang lain daripada orang lain. Allah SWT muliakan ni daripada ini. Mungkin apa? Disebabkan oleh amalan dia yang mungkin luar biasa daripada orang lain. Sehingga Allah memuliakan dia. Tapi yang ini bukan maknanya Allah tak muliakan langsung. Allah muliakan.
Cuma ada amalan yang mana orang yang tadi si A ni lakukan lebih lagi dibandingkan si B. Tapi B pun termasuk daripada orang yang soleh. Maka kita sebagai manusia memang kita akan kembali sampai tulang belulang. That one is normal kita sebagai manusia. Cuma kita tak boleh judge, kita tak boleh ada pemikiran yang tulang belulang maknanya kena seksa rabak habis. Tak begitu juga. InsyaAllah semua orang, semua umat Islam, semuanya. Tak kisah you macam mana you punya background. Tak kisahlah you dulu madrasah ke, you tak pernah madrasah ke, you ngaji ke, you tak pernah ngaji ke apa. You all semuanya orang-orang yang baik. Jadi tak payah risau, insyaAllah every day just upgrade ourselves mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga seperti mana yang saya katakan tadi jugalah, Tuhan nak tunjukkan. Jadi kita boleh share yang baik-baik. Jadi kita pun macam nak jadi baik. Nak jadi macam tu. True. Jadi peringatan untuk diri kita sendiri dan peringatan untuk mereka-mereka yang awak semua ceritakan lah. Jadi, kalau gitu kita buat baiklah. True. Aduh. Dan seterusnya. Pasal gangguan pula Ustaz. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang gangguan. Kenapa gangguan susah nak keluar dari tubuh saya walaupun sudah diruqyahkan? Adakah itu sebab gangguan dari seseorang yang hantar? Kalau gangguan yang singgah saja, adakah lebih mudah untuk dikeluarkan bila diruqyahkan? Saya masih mimpi jatuh dari tempat tinggi. Okey. Biasanya ketika gangguan itu hanya singgahan sahaja, itu lebih mudah dibandingkan dengan sihir dihantar oleh orang contohnya. Disebabkan apa? Disebabkan oleh buhul tersebut. Buhul tu adalah sesuatu yang ditanam ataupun dibuat, dijadikan sebagai satu alat, suatu rumah bagi sihir tersebut kepada yang ditujukan. Maka buhul dipanggil sebagai uqad. Dalam surah Al-Falaq, wa min syarrin naffathati fil uqad, dan daripada keburukan hembusan pada uqad, iaitu pada buhul ataupun knot tersebutlah. Maka kita katakan di sini bahawasanya of course lebih mudah bagi yang tak terkena sihir. Tetapi itu bukan suatu jaminan. Disebabkan apa? Bila you pergi doktor, yang you kadang you check yourself, dan doktor nanti dia akan bilang, oh you sakit ini ataupun you sakit itu. Kemudian dia akan prescribe ubat. You pergi, kemudian you keluar, you pergi ambil you ubat, you makan sekali. Baru 1 hari you makan, belum sembuh. You nak salahkan doktor tu ke? Tak kan? Yang masalah dia adalah kita. Kita yang makan obat tu. Kita sendiri yang menjalani aktiviti seharian. Kita sendiri yang kalau contohnya dah makan obat tapi kita masih makan junk food lagi. Kita masih lagi tak exercise lagi. Kita masih lagi tak menjaga kita punya hygiene lagi. Takkan kita nak blame the doctor. Jadi kita tak boleh salahkan doktor. Doktor macam ini, penyakit macam ini memang lama nak ini. Tak. It depends on our own self. Sama ketika you dah baru first time ruqyah. Kemudian you contohnya belum sembuh lagi. It depends on you. Sebab apa? Kesembuhan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan jauh-jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya amalan-amalan apa? Iaitu makan kurma ajwa, makan. Kemudian baca surah Al-Baqarah. Kemudian akan tingkatkan lagi solatnya, tingkatkan lagi ibadahnya daripada solat tahajud contohnya, jaga pemakanan-pemakanan yang masuk dalam badannya, kemudian berbuat baik kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain, maka insya-Allah Allah akan berikan kesembuhan melalui amalan-amalan tersebut yang dipanggil sama seperti obat-obat yang kita ambil kat doktor. Okay? So itu saya rasa tak boleh jadikan sebagai suatu jaminan, tapi biasanya lebih mudah. Wallahu a'lam. Betul lah. Yang penting pertingkatkan diri sendiri. Ya, true. Kena times 3. You kena sabar. You kena sabar. Seriously, kalau untuk sihir ke atau untuk gangguan, you kena banyak sabar. Kena banyak sabar. Kadang ada yang ambil 1 tahun, ada yang ambil 6 tahun, ada yang ambil 10 tahun.
kesembuhan daripada Allah. Jadi you sendiri, that's your business between you and Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau you pergi meruqyah ke apa semua, orang tersebut ataupun peruqyah tersebut hanya orang ketiga sahaja, dia akan beritahu you, oh terbuat ini, buat ini, buat ini, buat itu. Paling itu sahaja. Kalau dia keluarkan jin tu pun daripada you punya badan, tak ada jaminan yang jin tu tak akan balik lagi. Sebab kita sebagai peruqyah, kita tak boleh buat shield kat you punya body. Buat pelindung ke apa kan. Tak boleh. Perlindungan hanya daripada Allah, kesembuhan daripada Allah. So kita sendiri tak ada kekuatan. So diharapkan awak dilindungi oleh Tuhan dan jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berzikir dan double up amalan yang peruqyah dah bagi. Kan? Susah tau kalau kena buat orang ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak minta pendapat Ustaz. Oh, minta lah. Saya nak minta pendapat Ustaz. Saya ada beli spray ruqyah untuk rumah dan Okey. Saya minta pendapat Ustaz. Minta. Saya ada beli spray ruqyah untuk rumah dan bambi dara. Masya-Allah. Thank you very much. Thank you. Tapi tak tahu whether Ustaz punya ke orang lain punya. Tak apa, thank you je. You dah buat apa yang saya dah suruh. Aduh, Allahuakbar. Lupa. Sorry. Lupa. Second jab je. Sorry lupa. Masya Allah. Minta maaf No problem. Ampun. Tak apa. Nanti besok bawah sini sebab sakit sini. Tak ada. Mula sini, nanti sini. Tapi tak apa, tak kisah. Kena exercise gini-gini. Okay. Sini. Sini. Okay, dia dah beli spray. Okay, mungkin dia beli spray Ustaz ni lah. Spray dengan bambi dara. Sejak suami saya bawa kawan tidur rumah, saya tak dapat tidur dengan betul. Lengan tangan suami saya ada cakaran. Saya selalu sakit pening waktu senja. Beberapa hari lepas ni, saya dengar ada orang nangis tapi bila pergi keluar tengok tak ada orang. Jiran rumah pintu semua tutup. Saya dah berusaha solat, buka ngaji-ngaji dan surah Baqarah tapi kebelakangan ini, surah yang saya buka buat 10 jam selalu termati sendiri. Sejak suaminya bawa balik kawan tidur rumah. Saya pun tak berani untuk katakan kalau kawan dia ada sesuatu ke, ada pegangan ke, ada perlindungan ke yang dia dapatkan daripada mana-mana ke makhluk ke apa. Saya pun tak berani cakap sebab takut ia menjadi suatu fitnah. Betul. Maka kita berbaik sangka sahaja, dan yang menerima duyuf ataupun daif, menerima tamu adalah sesuatu perkara yang dihormati dalam ajaran Islam. Maka kita akan selalu katakan bahawasanya termasuk daripada amalan mulia adalah ikramul duyuf, iaitu memuliakan tamu. Tetamu yang datang, maka rezeki kita pun insya-Allah akan lebih lagi. Ketika orang tu makan kat rumah kita, orang tu ibadah kat rumah kita, itu suatu perkara yang mulia dan digalak-galakkan dan dianjurkan dalam Islam. Best to put that aside. So just focus on your family. Kemungkinan sahaja ada daripada gangguan-gangguan yang mungkin tak semestinya orang lain. Kadang-kadang daripada kita sendiri terbawa balik ataupun terpergi mana-mana tempat, kemudian ada tersinggah kat mana-mana, jadi dia pun ikut singgah sekali kat rumah kita. Jangan lupa untuk ruqyahkan diri, kemudian jangan lupa untuk ruqyahkan rumah. Sebagaimana kita lalu pasang pintu, kita pasang gate, kita pasang tingkap, grill, biar apa? Biar selamat, biar tak ada orang masuk dalam rumah kita, biar tak ada orang lalu pun dalam rumah kita. Tapi kenapa tak ruqyahkan rumah? So jangan lupa always ruqyahkan rumah dulu. Jangan sampai bila dah ada gangguan baru you nak ruqyah. Tapi bukan maknanya ada gangguan ni maknanya tak boleh ruqyahkan rumah. Boleh, silakan. But it's always best to prevent first. Prevention is always better than apa? Cure. Yes, prevention is better than cure. Kan? Sampai garuk kepala dia. Yeah. So prevention is always better than cure. Jadi sebelum apa-apa,
selalulah kita rukiahkan rumah dan selalu rukiahkan diri sahaja. Okay, rukiahkan diri mudah saja. Kita boleh ambil air, bacakan Fatihah, ayat kursi 3 kul, kemudian kita minum. Boleh macam itu, ataupun kita buka contohnya Spotify. Semua orang ada Spotify. Buka Spotify, surah Al-Baqarah ataupun ayat rukiah. Pejamkan mata, dengarkan. 20 minutes, 30 minutes insya-Allah setiap hari. Amalkan seperti itu. Right? Alright. Apa pun jangan berhenti berusaha lawan orang lawan. Yes. Okey, itu saja untuk soal jawab minggu ni. Ada banyak lagi tapi kita akan bawa ke minggu yang lain. Yep. So sekiranya anda ingin support kami, beli merch kami, jangan lupa boleh ke puakasg.com dan boleh follow. Jangan lupa, paling penting sekali follow kita punya Puaka Official IG dan juga TikTok. Yes, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. So boleh tekan butang loceng dan juga tekan kat bawah tu ada subscribe kan. Tekan je. Semua All for percuma. free. Betul. Dan diharapkan minggu anda lebih bermakna bersama keluarga dan jaga kesihatan. Semoga semua sihat. Yang tengah sakit, kita doakan di sini. Semoga diangkatkan penyakitnya dan diberikan kesihatan. Amin. Amin, insya-Allah. Dan Ustaz, apa lagi nak cakap? Jaga diri, jaga keluarga, jaga amal. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Puaka Extra. Bye. Bye. Tapi toilet. Toilet pun nak bilang Kunci dia satu. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.